Dalam video kali ni, kita nak tengok macam mana Carlo Ancelotti menang UCL bersama pasukan Real Madrid pada musim 2020-2021. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni kita nak bedah taktik seorang jurulatih yang dikatakan miskin taktik. Ramai kata dia ni tak ada taktik dan just berharap dekat kualiti play-play dia aja, tapi dapat menang UCL. Orang tu adalah Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti telah berjaya bawa pasukan Real Madrid menang UCL pada musim lepas, yang mana tentu dia kalahkan Liverpool dekat final dengan keputusan 1-0. So jom kita tengok apa yang dia buat. Macam kita semua sendiri nampak lah, Real Madrid bukanlah Real Madrid yang kita kenal selepas Ronaldo dan juga Zidane tinggalkan pasukan Real Madrid. Selepas mereka menang hat-trick UCL waktu tu, pasukan Real Madrid telah mengalami kesukaran dalam 3 tahun mereka selepas ditinggalkan oleh CR dan juga Zidane. Paling jauh mereka boleh pergi pun semi-final. Sebelum tu, dalam 2 tahun pertama selepas CR tinggalkan pasukan Real Madrid ni gagal pasti round of 16, kalah dengan pasukan Manchester City dan juga kalah dengan pasukan Ajax. Dan yang paling hampir pun adalah pada musim 2019-2020, waktu tu mereka sampai semi-final tapi kalah dengan pasukan Chelsea yang merupakan juara UCL tahun tu lah. Selepas ditinggalkan oleh Zidane, 3 orang sempat jadi jurulatih pasukan Real Madrid sebelum Ancelotti ambil Real Madrid. Mereka adalah Joel Lopetegui, Santiago Solari dan juga kembalinya Zidane ke dalam pasukan. Tapi tetap tak dapat menang UCL juga, iaitu target utama mereka. Sampailah kembalinya Ancelotti ke dalam pasukan Real Madrid. Tapi nak peringat dekat apa, Real Madrid musim lepas tak pernah menjadi kandidat untuk jadi juara. Ramai lebih favoritkan pasukan seperti PSG, pasukan seperti Manchester City untuk menjuarai UCL. Real Madrid season lepas ramai yang pandang rendah dekat mereka kalau hampa ingat balik. Salah satu dia adalah sebabkan rekod dalam 3 tahun terakhir lah, mereka ni gagal lepasin round 16 dan juga semi final. Satu lagi, mereka kata Ancelotti ni dah habis dah lah, sebab dekat Everton pun dia tak berjaya bawa Everton ni ke level yang sepatutnya Everton ada. Dan kita tahu lalu UCL untuk pasukan Real Madrid pada musim lepas memang susah gila amat. Round 16 jumpa PSG, quarter final jumpa Chelsea, semi final jumpa pasukan Man City, final jumpa Liverpool. Dan dalam group stage pun Real Madrid sempat mengalami kekalahan mengejut kepada pasukan Sheriff. Mereka kalah 2-1 dekat tempat sendiri pula tu. So siapa nak predict Real Madrid jadi juara selepas kalah dengan pasukan Sheriff je. Tapi yang menariknya, mereka berjaya kalahkan semua lawan mereka ni untuk marah ke final. Bukan setakat marah ke final, berjaya jadi juara pula kali ni. Basically, tactical Ancelotti adalah adapt kepada sistem permainan lawan dan juga counter tactical pasukan tu. Dan Ancelotti yang sekarang bukanlah Ancelotti macam kita kenal dulu dekat Milan, dekat PSG, dekat Chelsea. Dulu Ancelotti adalah seorang coach yang sangat-sangat berpegang kepada sistem permainan. Kalau kita nak tengok coach yang betul-betul pegang dekat sistem permainan adalah Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp lah. Sebab dua-dua coach ni ada sistem mereka yang tersendiri dan mereka ni akan dapatkan player sesuai dengan kualiti dan juga boleh masuk dalam sistem mereka. Tapi sekarang Ancelotti lebih adaptif dan memberikan role kepada pemain dia ada untuk buat keputusan dia sendiri. Tapi Ancelotti ni tak semestinya tak ada taktik bila dia buat macam ni. Lagi-lagi bila dia buat macam ni, dia buatkan player-player Real lagi selesa untuk pegang bola. Jom kita tengok best 11 Real Madrid under Ancelotti pada musim lepas dulu. Goalkeeper adalah Thibaut Courtois, duo centre back adalah Alaba dan juga Militao, right back adalah Carvajal, left back adalah Mendy, defensive midfielder adalah Casemiro, duo midfield adalah Kroos dan juga Modric, front three mereka adalah right wing adalah Valverde, striker tengah adalah Benzema dan striker kiri adalah Vinicius Junior. Dan ada lagi kita letak seorang special cameo, Rodrigo. Sebelum kita tengok macam mana Real Madrid menyerang, kita tengok macam mana Real Madrid bertahan dulu. Sebab attacking win you the game, defending win you the title. Fikir orang putih walaupun muka tak berapa nak putih. Ketika bertahan, Ancelotti selalu gunakan formation 4-1-2-3 dengan cenderung untuk meletakkan Casemiro seorang-seorang dekat defensive midfielder. Cara bertahan macam ni yang selalu digunakan dekat pasukan yang main fast transition, macam PSG yang banyak gunakan counter attack, macam Chelsea yang banyak gunakan direct football under Tuchel, dan yang macam Liverpool yang main fast attack. Dalam formasi bertahan macam ni, pemain yang paling penting dalam struktur bertahan ni adalah Valverde. Walaupun dia bukan seorang pemain pertahanan, tapi dalam struktur ni dia sangat-sangat penting. Jom kita tengok sebab apa. Valverde terkenal dengan work rate dia yang sangat tinggi lah, rajin naik atas, rajin turun bertahan. Ketika bertahan, Federico Valverde ni akan turun untuk membentuk right wing back, sekaligus dia akan tolak Carvajal dekat posisi right centre back untuk membentuk 5 orang pemain pertahanan. So bila main macam ni, secara logiknya takkan jadi situasi 1 lawan 1 ataupun lagi teruk situasi 2 lawan 1. Paling ketara boleh nampak game final waktu lawan dengan pasukan Liverpool. Walaupun dalam game ni Liverpool memang dominan daripada segi attacking, ada satu side yang betul-betul buntu untuk buat attacking, iaitu belah Robertson yang selalu dikunci rapat oleh Valverde. Sebab kalau anda tengok permainan Liverpool lah, Liverpool ni mereka akan suka change set dengan sangat pantas, membuatkan pasukan lawan ni terpaksa susun balik struktur pertahanan mereka. Dan waktu mereka ni tengah susun struktur pertahanan mereka ni lah, Liverpool ambil kesempatan untuk attack masuk ke dalam kotak penalti. Tapi Ancelotti bijak, dia letakkan Valverde dekat belah wingback. So Valverde
Valverde ni memang akan ikutlah left back pasukan lawan dan akan kunci pergerakan left back pasukan lawan. Tapi dengan satu taktikal je tak boleh buatkan hang menang UCL. Hang kena ada taktikal yang lain. Dan taktikal ni tak menjadi ketika berhadapan dengan pasukan seperti Manchester City. Manchester City bukanlah pasukan seperti PSG, bukanlah pasukan seperti Liverpool dan bukan juga pasukan seperti Chelsea. Manchester City adalah pasukan yang lebih menggunakan possession dan menggunakan bahagian tengah untuk eksploitasi pertahanan pasukan lawan. Ancelotti gunakan cara bertahan pertama tadi, iaitu letak satu defensive midfielder dekat tengah, di mana waktu tu Real Madrid sampai bolos 4 gol dalam leg pertama. Walaupun mereka berjaya counter dengan 3 gol, tapi still mereka kalah 4-3. Punca Real Madrid bolos sampai 4 gol dalam game ni adalah satulah sebab mereka gunakan satu defensive midfielder. Pep Guardiola counter balik taktikal Ancelotti dengan letakkan 2 attacking midfielder yang memang kreatif dan secara matematiknya akan menang dengan satu defensive midfielder dalam situasi 2 lawan 1. Pep waktu tu dia letak Kevin De Bruyne dan juga Foden sebagai midfielder, membuatkan tu defensive midfielder pasukan Real Madrid memang susah gila lah nak counter balik. So dekat leg kedua, macam aku kata tadi, Ancelotti adalah seorang coach yang adaptif. Dekat second leg, dia tukar taktikal dia menggunakan double pivot, iaitu dengan formation 4-2-3-1, di mana kali ini dia letak Casemiro dan juga Toni Kroos sebagai pivot. Dia gunakan dua pivot ni semata-mata untuk sukat pergerakan pasukan Manchester City. Manchester City sempat buntu tau dalam game tu, sebelum mereka berjaya dapatkan gol juga melalui jaringan Riyad Mahrez untuk leading secara agregat 5-3. Tapi kalau apa nak tahu, waktu mereka dapat gol tu, Ancelotti tengah switch taktik tau. Kan sebelum tu dia gunakan dua pivot, tapi waktu mereka bolos tu, Ancelotti tengah gunakan satu defensive midfielder sebab tentu Real Madrid tengah liga nak dapatkan gol. Sebab tak kira lah hang bagus daripada segi bertahan sekalipun, kalau hang tak dapatkan gol, hang tak menang juga. Sebab dalam leg pertama mereka kalah dengan pasukan Man City. Tapi senang cerita, Ancelotti ni daripada segi bertahan memang sangat-sangat bijak untuk baca game dan juga boleh bagi respon dengan sangat cepat. Kita tengok Ancelotti daripada segi menyerang pula. Real Madrid selalu menggunakan dua pemain mereka, iaitu Vinicius Junior dan juga Karim Benzema sebagai tunjang kepada serangan pasukan mereka. Tapi bagi aku, ada seorang pemain sangat-sangat crucial yang sangat-sangat penting, lagi penting daripada Benzema dan juga Vinicius dalam menggerakkan attack pasukan Real Madrid. Hang nak tahu siapa? Pemain tu adalah Luka Modric. Bagi aku, Luka Modric memang memainkan peranan yang cukup besar dalam attacking pasukan Real Madrid. Bukan saja daripada segi attacking, daripada segi transition, daripada segi defensif. Semua Modric ni memainkan peranan. Tapi yang paling penting dia memainkan peranan waktu attacking. Peranan Modric adalah untuk memecahkan tembok yang dilakukan oleh midfield pasukan lawan. Contoh kita boleh tengok paling ketara sekali dekat final ketika berhadapan dengan pasukan Liverpool. Sebelum gol dijadikan oleh Vinicius tu, Luka Modric sempat tarik 2 ataupun 3 orang player Liverpool untuk dekat dengan dia sebelum buat hantaran kepada Valverde. Modric ni juga dia ada kemampuan untuk dribble seorang diri tau. Dan ada seorang lagi yang penting daripada segi attacking, iaitu Federico Valverde. Macam aku kata tadi, ketika bertahan Valverde ni akan turun jadi wing back, tapi ketika naik menyerang dia ni akan naik ke atas untuk menjadi seorang right wing. Dan Ancelotti juga ketika perlu dia ni boleh letakkan 4 attacker dalam satu masa. Contoh waktu lawan MC, depa ketinggalan 1-0 time tu. So bila kena 1-0 time tu, Ancelotti terus ubah taktik dia menggunakan formation 4-2-4 dengan dia just gunakan 2 midfield je. Sebab dia tahu pasukan Manchester City time tu bila depa dah leading dengan 2 gol, depa akan main bertahan. Waktu ni lah Ancelotti ambil advantage, masukkan pemain-pemain seperti Asensio dan juga Rodrigo. So waktu tu Ancelotti just pacak 2 defensive midfielder je, iaitu Valverde dan juga Camavinga. Attacking dia bubuk Asensio, Benzema, Vinicius dan juga Rodrigo. Itulah salah satu sebab Real Madrid boleh comeback dalam game tu. Lawan dengan pasukan PSG pula, tugas pasukan Real Madrid untuk kalahkan pasukan PSG dekat leg kedua lagi mudah lah. Sebab kalau tengok pasukan PSG, dia memang ketara gila lah. Pasukan PSG ni depa tak bertahan sebagai satu unit. Depa bertahan midfield dengan defense bertahan, tapi depa bagi free roll dekat attacking pasukan depa, iaitu Messi, Mbappe dan juga Neymar untuk stay dekat atas untuk ready nak counter attack. Taktikal Pochettino time ni, iaitu jurulatih pasukan PSG, menjadilah waktu first leg. Waktu tu pasukan PSG berjaya menang 1-0. Tapi dekat second leg tak jadi. Sebab pasukan Real Madrid berjaya counter balik dengan depa ni eksploitasi dekat bahagian yang defensif tu depa tak boleh cover. Dan daripada segi pressing pula kita tengok macam mana. Real Madrid Ancelotti adalah satu pasukan yang memainkan high intensity pressing. Banyak gol Real Madrid tercipta daripada segi pressing. Contoh waktu lawan dengan pasukan PSG, waktu lawan dengan pasukan Man City, waktu lawan dengan pasukan Chelsea sekalipun.
Dan pemain yang paling penting dalam pressing ni adalah Karim Benzema. Benzema lah yang akan mengetuai pressing, dan Benzema ni juga ada kemampuan untuk baca ke mana bola tu akan dimainkan sebelum bola tu dihantar. So kira dia ni cerdik lah senang cerita. Dan Ancelotti juga ada tipikal permainan dia sendiri tau. Bukan dia ni miskin taktik. Kalau hampa tengok betul-betul, tipikal permainan dia adalah ketika kick off. Pemain front three pasukan Real Madrid akan berlari ke atas selepas kick off, seolah-olah mereka ni berlari tanpa tengok offside trap. Dan akan ada seorang pemain right back, iaitu selalunya Carvajal lah, akan membuat larian lambat untuk pecahkan offside trap dan lepas tu passing dekat player yang dikatakan offside sebelum tu. Dan selain tu, faktor Ancelotti berjaya menang UCL bersama pasukan Real Madrid adalah individual performance dan juga semangat. Kita sembang pasal semangat dulu lah. Pasukan Real Madrid merupakan pasukan yang paling banyak menang UCL dalam sejarah UCL. Sebelum mereka menang pada season lepas, mereka dah menang 13 kali UCL. So mentality tu memang dah set dah mat. UCL ni memang competition mereka. Dan individual performance pula, memang kita tak dapat nafikan ketika Real Madrid dalam kebuntuan, ada beberapa player akan perform betul-betul. Player yang aku boleh kata selalu menyelamatkan pasukan Real Madrid adalah Thibaut Courtois, keeper pasukan Real Madrid. Hang boleh tengok dekat final waktu mereka lawan dengan pasukan Liverpool. Daripada segi attacking, pasukan Liverpool memang lagi dominan. Liverpool dalam game tu buat 24 shot, 9 shot on target, Courtois save semua. Dan itulah taktikal Ancelotti, iaitu jurulatih pasukan Real Madrid. Dan kesimpulannya, daripada segi bedah taktik pada kali ini, Ancelotti adalah coach yang bijak untuk beradaptasi dalam setiap game, daripada segi menyerang ataupun bertahan. Bukan miskin taktik, tapi disebabkan taktikal Ancelotti ni terlalu fleksibel, membuatkan kita nampak macam Ancelotti ni miskin taktik. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.